A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa wala. Wa ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bi taqwallah faqad fadha al-muttaqun. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bi khair. Para asatidatul kiram, ahbabuna fillah, muslimin dan muslimat, didoakan mudah-mudahan semuanya berada dalam keadaan yang baik, sentiasa dalam rahmat, kebaikan dan taufik serta hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kerana dengan limpahan rahmatnya, taufik, hidayah dan inayah daripadanya kita dapat menyambung kembali daurah kitab Al-Arba'un Al-Khairiyah fi Bayanil A'mal Al-Khairah, yang mudah-mudahan dengannya kita dapat mengambil faedah dan juga kita dapat beriltizam untuk beramal dengan kebaikan-kebaikan yang dipesan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kebiasaannya, kita mulakan malam ini dengan kita sama-sama istighfar, memohon keampunan Allah Subhanahu wa taala untuk diri sendiri, untuk kedua ibu ayah kita dan juga untuk seluruh kaum muslimin dan muslimat, dan kita berselawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana suatu majlis yang paling rugi ialah majlis yang tidak ada sebutan selawat terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim li wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullahalazim li wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullahalazim li wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi'adadi kulli da'in wa dawa wa sallim wa barik alaihi wa alaihim kathira. Baik, kita tengok pada hadis yang ke-8. Hadis yang ke-8 daripada Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu, daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Hadis ini daripada Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu, salah seorang daripada khulafa ar-rasyidin. Sayyidina Uthman bin Affan juga dikenali dengan panggilan Zunnurain kerana beliau dikahwinkan kepada dua orang puteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Ruqayyah dan juga Ummu Kalthum. Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu di antara mereka yang dihitung sebagai ahli Badar, walaupun beliau tidak menyertai, tak berada di medan Badar saat berlakunya peperangan Badar, kerana beliau diperintahkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam untuk menemani istrinya ataupun puteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dalam hal keadaan sakit tenat, iaitu Sayyidatina Ruqayyah. Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu, sesudah kematian Ruqayyah,
baginda sallallahu alaihi wasallam kahwinkan pula Sayyidina Osman dengan Ummu Kalthum, dan selepas kematian Ummu Kalthum, baginda sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, demi Allah, sekiranya aku masih ada seorang anak perempuan yang belum berkahwin, pasti akan kukahwinkan dengan Osman bin Affan. Ini menunjukkan kepada kita betapa Sayyidina Osman bin Affan manusia luar biasa yang sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dikahwinkan kepada dua orang putri baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi kita mengatakan, andai kata saya mempunyai lagi seorang putri yang belum berkahwin, akan kukahwinkan dengan Osman bin Affan. Ahbabuna fillah, Sayyidina Osman bin Affan orang yang banyak berjasa kepada kita semua, kerana beliau adalah orang yang menyatukan seluruh kaum muslimin dengan mushaf, yang dikatakan mushaf Osmani. Kerana sejarah kaum muslimin apabila berlakunya dalam satu peperangan di Azerbaijan, apabila kaum muslimin berkumpul, orang daripada Basrah, daripada Madinah, daripada Mekah, daripada Kufah, berkumpul daripada Iraq, berkumpul dalam satu peperangan, dan hampir-hampir berlaku peperangan sesama kaum muslimin disebabkan perbezaan bacaan Al-Quran yang ada pada daerah-daerah seluruh kaum muslimin yang datang menyertai peperangan tersebut. Maka hasil daripada pengamatan yang diperhatikan oleh Sayyidina Huzaifah bin Yaman, beliau telah pun memaklumkan kepada Sayyidina Osman bin Affan akan kebimbangan beliau bagaimana dengan orang-orang Islam sendiri masing-masing mempertahankan bacaan masing-masing dan menganggap bacaan orang lain salah, sehingga hampir berperang sesama Islam. Maka atas saranan dan makluman yang dimaklumkan oleh Sayyidina Huzaifah bin Yaman, Sayyidina Osman bin Affan telah pun menubuhkan satu lajnah penulisan Al-Quran untuk menyeragamkan bacaan Al-Quran, dan supaya kaum muslimin tidak bergaduh, tidak bermusuhan antara satu sama lain, sehinggalah ditulis beberapa buah mushaf dan dihantar ke daerah demi daerah. Maka inilah peranan besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita melalui Sayyidina Osman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Baik, hadis yang kita bacakan tadi juga adalah hadis berkenaan dengan Al-Quran. Daripada Sayyidina Osman bin Affan radhiyallahu taala anhu, daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam, bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Sebaik-baik kalian ialah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Masya Allah. Inilah satu pangkat, kedudukan dan kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka yang belajar Al-Quran dan yang menyampaikan pengajarannya itu kepada orang lain. Maka Nabi kita katakan sebaik-baik kalian, yang dikatakan itu kepada Sayyidina Osman bin Affan, kepada sukiramu sahabah. Maka dengan sebab itulah siapa juga dari kalangan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, maka kita akan dapati mereka adalah orang yang mengambil peluang untuk menyampaikan Al-Quran kepada orang lain. Maka kita patut menyahut seruan ini untuk kita juga beramal dengan hadis ini, dengan kita sama-sama belajar Al-Quran dan menyampaikan Al-Quran kepada orang lain. Kalau kita tak dapat sampaikan dengan jumlah yang banyak sekalipun, cukuplah sekadar kita menjadi guru kepada ahli keluarga kita,
dalam hal keadaan masing-masing berada di rumah, ambil peluang untuk kita tasmi', iaitu mendengar bacaan anak isteri kita, apakah bacaan mereka itu benar-benar menepati bacaan yang sebenar. Kalau dengan kita tak mampu nak mengajar, maka pada ketika itu kita mengambil peluang untuk kita ikut serta belajar bersama dengan anak-anak kita yang mahir. Jangan sampai Masya Allah sudah bertahun-tahun kahwin, 20 tahun kahwin, tak pernah dengar isteri sendiri baca Fatihah macam mana. Masya Allah. Sedangkan Fatihah itu merupakan suatu bacaan wajib yang wajib dibaca 17 kali sekurang-kurangnya setiap hari. Maka sebagai suami, sebagai bapa, dia kena semak bacaan tersebut sebab ini merupakan perkara wajib yang perlu diajar kepada anak isterinya. Paling kurang tidak kita jadilah guru Al-Quran kepada keluarga kita. Tak dapat banyak cukup dengan kita menyemak bacaan-bacaan yang wajib, yang patut kita tahu anak isteri kita dah selesai bacaan-bacaan yang wajib. Kenapakah sebaik-baik orang yang belajar Quran dan mengajarkan Al-Quran? Kerana orang yang mengajar Al-Quran adalah orang yang Masya Allah menyambung, sambung bersambung ganjaran pahalanya walaupun Masya Allah dia sudah meninggal dunia. Baru sebentar tadi kita melaksanakan salat fardu Isya dan kita membaca surah Al-Fatihah dan membaca bacaan surah. Maka bacaan yang kita baca mengikut riwayat Imam Hafs bin Sulaiman bin Mughirah Al-Asadi yang mengambil bacaan daripada Imam Asim bin Abi Najud. Manakala Imam Asim pula mengambil bacaan tersebut daripada Sayyidina Osman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Talib, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, Sayyidina Ubay bin Ka'ab, Sayyidina Zaid bin Sabit, Sayyidina Salim Maula bin Abi Huzaifah. Dan mereka ini pula mengambil Al-Quran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saat kita membaca Al-Quran pada salat Isya tadi, mereka ini semua adalah orang yang masih mendapat ganjaran pahala atas kebaikan bacaan yang kita bacakan tadi. Maka dengan sebab itulah orang yang mengajar Quran adalah orang yang menyambung umurnya dengan umur orang lain. Selama mana ada di atas muka bumi ini manusia yang baca Quran, selama itulah guru Al-Quran yang mengajar kepada orang ramai bacaan Al-Quran akan mendapat ganjaran pahala, sambung menyambung, masuk lagi ke akaun amalnya, walaupun sudah lama, sekian lama meninggal dunia. Sudah 1000 tahun para sahabah meninggal dunia, wafat, tetapi masih mendapat ganjaran pahala hasil daripada didikan dan pengajaran mereka kepada generasi yang berikutnya, iaitu dengan bacaan Al-Quran yang baik. Ahbabuna fillah, selain itu Al-Quran merupakan sebesar-besar zikir dalam bahagian zikrullah. Dalam pertemuan kita yang lalu kita menyebutkan bahawa zikir ni macam-macam. Tasbih pun masuk dalam zikir, belajar pun masuk dalam zikir juga. Begitulah juga dengan baca Quran pun masuk dalam zikir. Imam Nawawi dalam kitabnya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran menyebutkan bahawa baca Quran ni merupakan sebesar-besar zikir. Kenapa? Kerana kalau dengan zikir-zikir yang lain dituntut kepada kita untuk kita memahami lafaz-lafaz yang kita sebut. Subhanallah, maksudnya Maha Suci Allah, baru kita dapat ganjaran pahala yang sempurna. Kalau kita tak memahami apa yang kita sebutkan, maka kita hanya sekadar mendapat ganjaran pahala pada sebutan saja, tidak pada kesempurnaan ganjaran pahalanya. Tetapi dengan Al-Quranul Karim tak disyaratkan untuk memahami maksud-maksudnya baru kita dapat ganjaran pahala. Bahkan Al-Quran walaupun kita tak faham maknanya sekalipun, tetap dengan kita mendapat ganjaran pahala. Walaupun kita tak tahu maknanya sekalipun, tetap dengan kita mendapat ganjaran pahala. Kerana baginda sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la aqulu alif lam mim harfun
walakin alifu harfun wa lamu harfun wa mimu harfun. Aku tidak katakan alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif itu yang satu huruf, lam itu satu huruf, dan mim itu satu huruf. Ya, yang sebelumnya Nabi kita katakan siapa yang membaca Al-Quran satu huruf daripada Al-Quran, maka dia dapat 10 ganjaran pahala. Maka Nabi kita katakan, aku tak katakan alif lam mim sebagai satu huruf, bahkan alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, dengan arti kata 30 pahala. Masya Allah. Ya, jadi di sini jelas menunjukkan kepada kita bahawa membaca Al-Quran dalam hal keadaan kita tak fahami maknanya sekalipun, kita dapat ganjaran pahala yang sempurna. Ya, kerana alif lam mim daripada dahulu sehingga sekarang para ulama tafsir hanya meletakkan ya kata-kata Allahu a'lamu bimuradih. Hanya Allah yang mengetahui maksudnya, Masya Allah. Jadi jelas di situ menunjukkan bahawa ya tak faham, tak tahu makna sekalipun tetap dapat ganjaran pahala. Maka dengan sebab itu ya, orang yang mengajar Quran adalah orang yang paling beruntung. Yang mengajar ilmu yang lain ketika mana mengajar mendapat ganjaran pahala mengajar. Saat ada yang mengamalkannya, maka pada ketika itu dapat ganjaran pahala menunjukkan kebaikan, mencetuskan kebaikan pada orang lain. Tetapi kalau dengan saat orang tak beramal dengannya, maka kita hanya sekadar dapat ganjaran pahala mengajar sahaja. Tetapi dengan Al-Quran secara pasti akan diamalkan, akan dibaca. Ya, walaupun kita katakan ada ya di kalangan masyarakat yang Masya Allah sepatutnya dalam bulan Sya'ban ni kita sudah dituntut untuk memperbanyakkan bacaan Quran, ya, untuk kita mempersiapkan diri kita menyambut bulan Ramadan yang merupakan bulan Al-Quran. Walaupun ada yang tak baca, tapi paling kurang tidak bila masuk bulan Ramadan dia akan usahakan juga sampai dia dapat sekali khatam. Dengan erti kata tiap-tiap tahun sekali dia pasti melakukan satu amal yang boleh mendapat ya memberikan ganjaran pahala kepada guru yang pernah mengajarkannya Al-Quran. Ya, maka beruntunglah ibu ayah yang mengambil peluang untuk mengajar anak-anaknya sendiri supaya boleh baca Quran paling kurang tidak surah-surah yang biasa-biasa yang dibaca dalam solat yang menjadi amalan harian, yang akhirnya Masya Allah berpanjangan seumur hidup, ya, sepanjang zaman mendapat ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ahbabuna fillah, galakkan mempelajari dan mengajar Al-Quran kerana banyaknya ganjaran pahala, kerana diganjari pahala ilmu yang bermanfaat, yang berpanjangan. Orang yang belajar Quran dan mengajar Al-Quran kepada orang lain lebih baik daripada orang yang hanya membaca Al-Quran tetapi tidak mengajarkannya kepada orang lain. Mereka telah melakukan tugas para rasul, iaitu menyempurnakan diri sendiri dan menyempurnakan orang lain dengan pengajaran yang disampaikan.